Kasim Khairani, pendapat para penyidik mengatakan PN boleh pertahankan Kedah, tapi dengan majoriti yang agak tipis. Kalau majoriti tipis, saudara, ruang untuk menang ada. Kalau para pengkaji pun merasakan agak tipis, getinya kalau UMNO, Parti Keadilan, Parti Amanah bekerja keras. Bolehlah, itu keadaannya, saudara. Ya, okeylah pengkaji kata menang, tapi menang tipis. Ya, sepatutnya kalau landslide victory, itu lain. Ya, saudara, macam di Selangor, contohnya, saya bagi contoh. Daripada 5 kursi, mungkin UMNO akan dapat 10 kursi. Mungkin. Ataupun paling-paling tinggi pun dalam 12 kursi. Amanah juga akan berusaha untuk mendapatkan 10 kursi. Dah 22 kursi. Daripada 56 kursi. Parti daripada DAP, mereka takkanlah nak tolerate sebab mereka dah sedia ada 19 kursi. 19 kursi di Selangor. Itu kedudukannya, saudara. Jadi saya rasa satu pakatan yang mantap perlu disantuni. Dan memanglah orang akan berusaha untuk politik antuk-antuk ni. Supaya menimbulkan kebencian. Saya rasa ini bukan satu politik yang matang. Ini bukan cara kita berpolitik. Politik yang sikapnya matang. Kita harus berlapang dada. Siapa saja yang rakyat pilih. Tapi takkanlah sebab itu kita nak beramuk. Sebab saya melihat ada tulisan bagaimana kononnya UMNO ni kalau lepas pilihan raya negeri nanti, kalau kalah teruk nanti, dia akan tarik diri daripada Pakatan Harapan, akan tarik diri daripada Kerajaan Perpaduan. Ini semua politik yang menggambarkan antuk-antuk. Ini saudara jangan lupa, ni cyber politik ni lain, saudara. Saudara Acah Bentayan begitu yakin. Saudara Acah Bentayan dia kata dia yakin bahawa di Kedah insya-Allah Barisan Nasional, saya mengatakan bahawa Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan, Pakatan Perpaduan, saudara, saudara Zariyi, sini pun saya nak ulas juga tentang politik di Kelantan. Saudara di Selangor begitu keadaannya. Di Negeri Sembilan saya yakin bahawa kali ini Pakatan Perpaduan ini dengan UMNO memimpin boleh. Sebab untuk saat ini UMNO mempunyai 16 kerusi. UMNO Barisan Nasional dah sedia ada 16 kursi dah menang dalam pilihan raya yang ke-14 dulu. Daripada 29 kursi tak silap saya. So 16 dah lebih kurang 13 kursi je lagi. So kalau UMNO dapat mantap dengan 16 kursi dan tambah pula lagi sikit dalam 1 atau 2 kursi tambahan, maka UMNO akan memimpinlah di Negeri Sembilan. Saya yakin Amanah akan memberi laluan, begitu juga Parti Keadilan. Saudara, walaupun Presiden Parti Keadilan pernah bertanding di Port Dickson, tapi untuk keseluruhan negeri. Saya tengok semangat orang Negeri Sembilan, penggerak-penggerak politik Negeri Sembilan nampaknya begitu mantap, bersemangat. Adalah saya ingat dalam hari minggu lepas, hari Jumaat, saya berjumpa dengan beberapa orang, para mengempen atau tukang-tukang kempen lah, beberapa penerangan di peringkat Negeri Sembilan. Saya cuma melakukan provokasi. Bila saya katakan Negeri Sembilan ni mungkin dapat 12 ke 10 kursi, mengamuk dia orang. Getihnya mereka ada semangat untuk menerajui Negeri Sembilan. Itu di Negeri Sembilan, saudara. Di Selangor saya ingat beberapa kursi kita kena berkongsi lah dengan Amanah. Dan Keadilan tentulah mereka akan mempertahankan kursi-kursi yang mereka menang. Dan seandainya macam Gombak Setia, saudara, kursi di dalam Gombak Setia, seandainya Keadilan merelakan ditandingi oleh calon daripada UMNO, artinya pihak Parti Keadilan berlapang dada. Mereka tentulah mempunyai jiwa besar untuk memberi peluang pada UMNO berkongsi kuasa. Ini dikatakan perkongsian kuasa. Itu di Gombak Setia, sebab kursi di Gombak Setia itu dulu adalah milik Parti Keadilan. Begitu juga di Bukit Antarabangsa, Azman Ali. Tentulah kita akan bersedia kalau Amanah ada di Keadilan nak minta. Dan juga di Dusun Tua. Dulu MCA, MIC. Tapi kawasan itu jangan lupa kawasan Menteri Besar. Berapa penggal dah dia pegang. Dia takkan kita nak minta balik. Tentulah dia akan mempertahankan. Itu dikedudukan di Negeri Selangor. Dan paling kritikalnya adalah di Negeri Kelantan. Saya tidak hairan dia di Terengganu. Sebab di Terengganu saya melihat pola-pola politik di Terengganu, dan warga Terengganu ni mereka mudah untuk beralih sokongan. Selalunya mereka bagi 2 penggal. Paling-paling tinggi pun 3 penggal. Lepas 2 penggal tu mereka alih sokongan pula bagi, sebab mereka mahu ada perubahan. Dia rakyat Terengganu. 2 penggal UMNO perintah, lepas tu alih pada PAS. 2 penggal pada PAS, alih balik pada UMNO Barisan Nasional. Saya melihat keadaan itu akan berlaku di Terengganu. Malahan pula laporan-laporan yang saya terima. Cuma sekali lagi kita akan melihat siapa calon
untuk menerajui kepimpinan UMNO di Terengganu. Ini menjadi persoalannya sebab saya yakin anak-anak muda di Terengganu mereka juga mau melihat tokoh-tokoh mana kalau yang dah lama tu kiranya tak seronok lah pada mereka. Saya merasakan bahawa memang itulah seharusnya. Masa untuk peralihan di Thailand pun ada berlaku anak muda yang dikemukakan sebagai calon Perdana Menteri. Saya lupa nak bagi tahu bahawa di Turki Erdogan telah pun memenangi pilihan raya presidennya dengan dapat sambutan satu dunia, dan kemenangan Erdogan disambut oleh berita-beritanya ditulis oleh satu dunia melaporkan begitulah hebatnya Turki. Saudara, dan di negeri Kedah, kita khususnya kembali pada negeri Kedah, siapa calon daripada UMNO? Ini persoalan. Apakah rakyat Kedah boleh menerima Datuk Seri Mahathir Khalid untuk dijadikan calon sebagai Menteri Besar sebab beliau pernah memimpin Kedah dulu sebagai Menteri Besar? Boleh ke begitu? Ataupun Datuk Jamil Khair sebagai mantan Menteri Jabatan Perdana Menteri, Menteri Agama, boleh ke orang Kedah terima? Kalau mereka nak anak muda, siapa calon anak muda? Ini kena dikenal pasti. Kalau ini pun tak dapat dikenal pasti, macam mana kita nak berkempen? Itu keadaan satu. Bagaimana pula dengan calon-calon daripada amanah? Jangan lupa, di negeri Kedah, kebanyakan pengundi juga mereka minat pada parti-parti yang berlandaskan kepada perjuangan Islam. Tapi janganlah kita ketepikan, amanah juga adalah parti yang memperjuangkan soal-soal aspek tentang Islam. Sebab mereka adalah asalnya DNA daripada parti PAS. Bagaimana pula dengan Parti Keadilan yang sentiasa memperjuangkan soal tata kelola yang baik, soal mau mencegah, mau melakukan selalu islah dalam kepimpinan. Ini tiga parti ini yang paling penting mereka harus memikirkan sejauh mana pembagian kursi. Saya mengharapkan dalam keadaan begini mesti masing-masing berlapang dada. Yang penting harus diterjemahkan kerajaan di perpaduan di pusat, iaitu di peringkat di Putrajaya. Sebaik mungkin biarlah kerajaan mentadbir negeri Kedah itu datang daripada calon-calon daripada parti perpaduan. Itu bagi pandangan saya. Terpulanglah nak dengar tak dengar. Saudara Cik Awang, Jamil Khair memang layaklah jadi Menteri Besar Kedah. Terpulang. Saudara Bismarck dia kata Kedah jangan mimpi. Itu soal lain, saudara. Tak boleh kita jatuh hukum saudara Bismarck. Jangan kita cakap besar. Dulu pun saya dah bercakap, saudara. Sebelum ini pun, kalau saudara lihat live, saya buka baliklah, saudara. Live yang saya buat ini, saudara, masih ada, boleh tengok, boleh buka, boleh ulang. Saya memberi penjelasan. Ini kena buat, kalau tak buat begini, ini jadinya. Sepatutnya begitu. Jangan terus-terus kita jadi hukum. Jangan mimpilah. Kerajaan perpaduan boleh menang di Kedah. Kita bukan Tuhan. Rakyat melihat, rakyat memerhati apa yang berlaku di Kedah sekarang ni. Bagaimana kehidupan rakyat, ekonomi rakyat. Saudara Omar Osman, Atuk nak Mukris jadi MB. Syarat PS nak sokong Atuk. Saya tak tahulah. Soal Mukris dah 2 kali jadi Menteri Besar. Takkan kali ketiga pula. Itu gambarannya. Saya tak mau campur. Itu masalah parti mereka. Tapi bagi saya, kerajaan perpaduan ini perlu memikirkan calon. Siapakah calon poster boy untuk di negeri Kedah. Selesai masalah Kedah, bagaimana dengan Pulau Pinang? Saya dah terdengar, bukan tak dengar, saudara, bahawa pimpinan, khususnya parti UMNO, saya harap mestilah berlapang dada. Sebab di Pulau Pinang itu, UMNO cuma itu hari menang, tak silap saya, 5 kursi ke, rasanya tak silap saya, 5 ke 6? 7. Dan sekarang ni nak minta lebih. Kena ingat. Kebanyakan UMNO tewas dulu di tangan, di kalangan calon-calon daripada Parti Keadilan. Dan juga daripada parti amanah. Takkan mereka nak surrender kursi mereka. Ini kalau nak minta kursi pun kena sedar diri lah orang kata. Mana kawasan-kawasan yang dimenangi oleh Perikatan Nasional, itu bolehlah UMNO minta. Tetapi kalau kawasan itu sudah dimenangi oleh calon-calon daripada Parti Keadilan, takkan Keadilan nak bagi. Bukan kerana keadilan itu menerajui Putrajaya, tidak. Tapi dari segi realitinya. Kalau kawasan kita menang, takkan kita nak bagi kat orang. Kalaulah presiden serah kawasan itu pada parti kerana atas sifat gabungan, teruklah presiden kena lanyak. Begitu juga apa yang dihadapi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau beliau menyerahkan kursi yang selama ini dipegang oleh Parti Keadilan, teruklah dia kena balon dengan alali daripada keadilan. Jadi perkara ini harus disantuni. Begitu juga dengan Datuk Seri Ahmad Sabu.
Mana kawasan dimenangi oleh mana? Tentulah amanah akan cuba bertahankan. Benar, dalam satu rangkaian kerjasama bersama tu perlu ditangani bersama. Sebab itu saya melihatlah, orang bertanya dengan saya bagaimana dengan Pulau Pinang. Saya kata maksima pun mungkinlah alokasi ataupun jumlah kerusi yang mungkin UMNO boleh dapat antara 8 ke 9 kerusi lah. Itu saja, yang lain tu amanah sikit, keadilan sikit. Begitu juga parti DAP. Kawasan takkanlah saudara nak bertanding dekat kawasan Komtar misalnya. Tiba-tiba UMNO kata no, kita nakkan mesti daripada ketua MCA. Beramuklah jadinya, saudara. Ini kita bercakap yang benar, saudara. Kemudian, saudara, usai di Pulau Pinang, bagaimana juga kedudukan di Selangor. Selangor, saudara, dia 56 kursi tak silap saya. UMNO dalam pilihan raya 20 pilihan yang ke-14 dulu cuma dapat 5 kursi saja. Lain semua disapu oleh amanah. Ada juga daripada parti Perikatan Nasional dan juga daripada parti keadilan. Kawasan-kawasan amanah. Takkanlah Datuk Seri Mat Sabu nak meredhakan